Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, seterusnya subtopik CA03, etika di tempat kerja, iaitu bawah subtopik pamerkan disiplin. Okey, saya harap kamu berada dalam keadaan sihatlah untuk buat ketika ini. Baik, seterusnya saya akan pamerkan PowerPoint berkaitan dengan maklumat yang perlu kamu dapat dalam subtopik ini. Okey, di bawah tajuk pamerkan disiplin, kamu akan dapat pengetahuan berkaitan dengan garis panduan disiplin, prinsip kerahsiaan, kod amalan, garis panduan kerja dan juga prosedur interaksi sosial. Okey, prestasi yang kamu akan dapat ataupun kriteria penilaian yang kamu akan dapat, kenal pasti konsep disiplin, tentukan prinsip kerahsiaan, patuhi piawaian dan kod amalan, patuhi interaksi sosial yang baik di tempat kerja. Okey, mood pembelajaran kita hari ini satu hala sajalah. Saya ajar secara rekod suara dalam PowerPoint yang saya sediakan ni. Okey, seterusnya. Okey, pengenalan seterus kepada pengenalan. Disiplin dalam menjaga etika tempat kerja adalah berdasarkan piawaian dan konsep disiplin, amalan prinsip kerahsiaan dan interaksi sosial yang baik di kalangan pekerja dapat meningkatkan produktiviti pekerjaan dan organisasi. So, konteks dalam tajuk ini adalah bagaimanakah disiplin dan juga etika, prinsip kerahsiaan serta interaksi sosial yang baik dapat menghasilkan pekerja yang cemerlang dan juga hasil produktiviti yang baik. Okey. Seterusnya adalah berkaitan dengan disiplin pekerja. Apakah yang dikatakan disiplin pekerja? Okey, definisinya. Apa maksud definisi? Maksudlah. Okey, disiplin pekerja ditarifkan sebagai peraturan dan syarat yang dikenakan ke atas pekerja oleh pihak pengurusan. Okey, apa saja disiplin yang mereka bagilah, itu dia katakan sebagai syarat. Contohnya disiplin yang kamu kena di tempat kerja. Masuk kerja pukul 8 pagi. Itu maksudnya disiplin dah. Balik kerja pukul 5 petang. Itu pun disiplin dia. Ataupun kamu dia beri tugas satu-satu kerja, disiplin kerja tu kamu kena siapkan dalam tempoh beberapa hari ataupun tempoh yang telah diberikan. Itu pun namanya disiplin pekerja. Tujuan dia apa? Tujuan dia ialah bermatlamat untuk memastikan kaki tangan bekerja dengan cara yang boleh diterima oleh organisasi. Maksudnya macam saya sebut tadi lah, kalau kamu disiplin kerja, kamu masuk pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang. Okay, itu satu disiplin kerja. Yang kedua, dari segi tata cara kerja, kamu kena siapkan kerja yang diberikan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Itu pun dinamakan sebagai disiplin kerja. So, disiplin kerja ni dia lebih kepada bagaimana kamu nak menghasilkan sesuatu produktiviti yang berkualiti. Sebab tu dia nak kena adakan disiplin kerja. Kalau tidak, kita manusia biasa ni dia lengai. Lengai ni maksud saya buat kerja endah tak endah. Bila kerja endah tak endah, maksudnya kamu akan menghasilkan satu produk yang kurang memuaskan. So, kena ada disiplin kerja, barulah produk yang dikeluarkan itu sangat memuaskan. Okay, dalam untuk menghasilkan produk yang memuaskan, kita akan menghadapi masalah disiplin pekerja. Contoh masalah disiplin bekerja ni maksudnya buat kerja cincai, masuk kerja lambat, tidak hantar kerja on due dalam masa yang telah ditetapkan. Itu masalah-masalah yang kita akan hadapi bagi masalah disiplin kerja. So masalah yang lain yang kalau saya boleh sebutkan tu masuk kerja buat kerja halal-balal ataupun pergi berehat lebih masa. Itu pun masalah disiplin kerja. So, kalau kamu dilantik sebagai ketua nanti, bagaimanakah kita nak menghadapi masalah disiplin bagi pekerja-pekerja kita? Okay, dalam konteks dia kata, kamu kena bersemuka dengan pekerja kamu supaya apa?
supaya tingkah laku kerja itu dapat dikenal pasti dan diperbaiki. So kita kena jumpa dengan pekerja kita dengan cara yang positif lah. Berbincang dengan dia, bagi nasihat, bagi brainstorming. Jangan buat perangai macam ni, jangan buat macam ni, kamu kena buat macam ni. Bagi cadangan kat dia supaya apa? Supaya masalah disiplin yang dihadapi oleh kita sebagai majikan dapat diselesaikan. Kita tak boleh berhentikan pekerja kita tanpa kita ada maklum balas daripada pekerja. Walaupun pekerja kita tu bermasalah. Tapi sebagai majikan, kita kena berbincang dengan pekerja kita supaya tingkah laku atau sikap yang tak baik atau negatif itu dapat diatasi. Okay, kita sama-sama manusia kan? Alright, seterusnya. Garis panduan disiplin. Okey, garis panduan disiplin ni perlu ada di tempat kerja supaya apa saja tindakan disiplin yang kita mahu pekerja kita buat tu, mereka tahu. Contohnya, tadi saya bagi contoh, masuk kerja pukul 8, balik kerja pukul 5 petang. Apa tu yang kedua, saya bagi contoh tadi, hantar kerja dalam tempoh masa yang tertentu. Itu pun sebagai disiplin. So kita kena gariskan panduan kat dia ataupun pekerja kita ataupun kita sebagai pekerja perlu diberi panduan disiplin supaya tindakan kita selaras dengan disiplin yang diperlukan di tempat kerja. So kalau kita diberikan apa-apa tindakan, kita telah, kalau kata diberhentikan kerja, tapi kita boleh backup dengan diri kita apabila dia mematuhi semua disiplin kerja. So sesebuah syarikat tidak boleh membuang pekerja dengan sewenang-wenangnya lah. Itu pentingnya panduan disiplin. Okey. Kalau kita baca teks kat sini, disiplin adalah latihan untuk bertindak mengikut peraturan. Disiplin dianggap sebagai latihan untuk mewujudkan tabiat baru, tindakan dan ucapan untuk memperbaiki pekerja dan mencapai matlamat. So ini maksudnya disiplin lah. Okey, yang ketiga, garis panduan bertujuan mengurus isu-isu prestasi ataupun masalah disiplin yang saya terangkan tadilah. Dia akan memberitahu kita apa yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. So, itu kena ada satu garis panduan disiplin. Seterusnya, garis panduan disiplin, dia mesti bermula dengan kawalan diri, kepercayaan, kepatuhan, perjalanan pelaksanaan disiplin dan juga kasih sayang. So, kita ni bekerja sesama manusia. Kita kena ada nilai kasih sayang di antara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan majikan supaya tidak ditindas ataupun tidak disalahgunakan kuasa supaya kita sama-sama hidup dalam keadaan yang harmoni. Seterusnya, prinsip kerahsiaan. Okey, saya terang dulu apa yang dikatakan sebagai prinsip kerahsiaan. Kerahsiaan ni benda-benda yang penting ataupun maklumat-maklumat sulit. Kalau ikut teks ni ialah tanggungjawab bagi melindungi maklumat sulit perniagaan dengan selamat. Apa contoh maklumat sulit? Nombor kad pengenalan, nombor telefon, data-data syarikat. Itu maksudnya maklumat sulit. Kerahsiaan adalah satu set peraturan atau janji yang dihadkan asas atau sekatan ke atas beberapa jenis maklumat bagi mengelakkan penyalahgunaan maklumat lah. Contohnya penyata gaji. So tak boleh semua orang boleh akses penyata gaji orang-orang lain. Kalau kita boleh guna penyata gaji, salah guna maklumat, mungkin akan menggunakan penyata gaji kita boleh buat bank loan. So bila bank loan, kita kenakan kawan lain yang potong akaun kepada dia. So kerahsiaan maklumat tu penting lah. Saya ulang lagi, apa maksud maklumat sulit? Maklumat sulit contohnya nombor kad pengenalan, salinan gaji kamu, salinan nombor telefon kamu, ataupun maklumat-maklumat berkaitan dengan syarikat lah, dokumen-dokumen syarikat yang tak boleh disebar luas kepada masyarakat ataupun pengetahuan umum untuk mengelakkan daripada salah guna. Okey, yang ketiga dia kata prinsip kerahsiaan penting bagi melindungi rahsia maklumat syarikat, maklumat sensitif pekerja dan kesihatan pekerja. Okey, yang keempat, pemeliharaan maklumat sulit dan peribadi adalah penting dalam menguruskan pekerja secara bermaruah dan secara terhormat. Kalau kita tak mengedarkan maklumat-maklumat yang sulit masyarakat kita ataupun maklumat-maklumat berkaitan kita punya pekerja, so pekerja kita berasa selamat
berasa bermaruah dan terhormat sebab syarikat tu menjaga identiti pekerja-pekerja dalam syarikat tersebut. Saya harap fahamlah prinsip kerajaan. Bila kamu nanti diberikan amanah untuk menjaga rahsia sesuatu, peganglah amanah tu dengan sebaik yang mungkin. Sebab apa? Kalau kamu tak pegang amanah ni, masalah yang besar akan timbul lah. Okay? Seterusnya yang keempat berkaitan dengan standard dan kod amalan. Standard dan kod amalan ni maksudnya tata cara pekerja, tingkah laku pekerja dalam sesuatu dalam satu organisasi. Kod amalan dia apa? Contoh kod amalan dia adalah berkaitan dengan kebersihan. Contohlah, kebersihan maksudnya sebelum balik kamu kena pastikan semua tong sampah dibuang daripada syarikat kamu. Tu kod amalan dia, standard dia. Okey, contoh yang lain, kod amalan dia, semua pekerja mesti pakai name tag yang berkod. Maksudnya kalau boleh akses pun orang yang boleh akses saja. Mesti pakai dia punya tagging nama kamu tu, nama dia kod amalan dia. Ataupun lagi, kod amalan dia bagi pekerja yang baju uniform. Tu kod amalan dia. Contohnya baju merah untuk kerja pengurusan, baju biru untuk kerja lapangan. So itu kod amalan dia. So kod amalan ni perlu diberikan untuk memastikan organisasi itu dilaksanakan mengikut kod amalan yang telah dirancang supaya sebuah organisasi itu jalan dengan baik. Berkaitan dengan prosedur interaksi sosial. Okey, interaksi sosial adalah pertukaran antara dua atau lebih individu dan membentuk satu kelompok masyarakat. Interaksi sosial ni maksudnya perhubungan di antara pekerja dengan majikan, pekerja dengan orang luar, majikan dengan orang luar. So bagaimana interaksi sosial ni untuk membantu menjadikan sebuah organisasi itu lebih berjaya dan juga lebih cemerlang lah. So, walau bagaimanapun interaksi sosial ni perlu untuk memastikan perjalanan dalam sebuah syarikat itu dilaksanakan dengan baik lah. Pokok mana pun positif lah, kena melakukan interaksi sosial dengan secara positif. Seterusnya garis panduan disiplin. Garis panduan disiplin ni perlu untuk melindungi sebarang tindakan majikan untuk membentukkan tingkah laku pekerja dan tingkah laku yang salah ataupun ingkar tugas. Okey, garis panduan kerja. Okey, garis panduan kerja adalah satu garis panduan yang perlu disediakan oleh dalam sebuah syarikat untuk memastikan pergerakan dan juga perjalanan kerja dilaksanakan dengan baik. Contohnya prosedur memohon cuti, prosedur jam kerja, prosedur masuk kerja, prosedur balik kerja. Okey, itu ada dikatakan sebagai garis panduan kerja. Okey, kepentingannya adalah untuk memahami dasar dan undang-undang yang sedia ada dan praktikal, jelas dan mudah dipahami. Garis panduan bekerja yang sangat membantu dalam menyediakan kesinambungan dan equity di tempat kerja. Dokumen ini perlu bertulis untuk diberikan kepada pekerja supaya membantu pekerja memahami garis panduan kerja dengan jelas. Okey, garis panduan disiplin ni kalau kamu nak pastikan jangkaan kerja tu yang warna pink tu. Okey, kenal pasti jangkaan kerja, adakah latihan dan kawal selia, beri masa dan peluang untuk prestasi kerja dipertingkatkan. Sekiranya tidak, berikan amaran kod untuk membantu risiko jika kerja tidak dijalankan dengan sempurna. Kalau kata saya buat prestasi kerja lancar, kerja tu tak payah, kena bagi gift kepada pekerja yang baik. Okey, sekian.